ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. أتى رمضان فاقبل يا أخيا. Jangan terlepas daripada mengikuti siri video bimbingan Ramadan yang diterbitkan oleh Pondok At-Tawabin setiap hari bermula 30 hari bulan Mac 2022. فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, hari ini bimbingan Ramadan, pra Ramadan, iaitu kali ketiga kita berkuliah. Kita akan cerita tentang bagaimana hendak menyediakan diri untuk masuk bulan Ramadan. Kita dah cerita tentang azam, kita dah cerita tentang tingkatan manusia dalam berpuasa, yang mana manusia ni ada tiga, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang sedang-sedang, dan ada juga yang lebih, yang mana dia melakukan yang fardu dan meninggalkan yang haram dan buat lebih, iaitu buat sunat dan semua. Jadi bila kita sudah cerita yang itu, kita kena reflect sekarang ni. Kita kena lihat diri kita. Kita di mana? Kita di mana? Jadi bila kita lihat, kalau kita ni orang yang ada berdosa, banyak dosa, ataupun sama ada dosa besar ataupun banyak buat dosa kecil, maknanya berterusan buat dosa, maka itu serupa dengan orang buat dosa besar. Orang yang berterusan dengan dosa kecil serupa dengan orang yang melakukan dosa besar. Maka kita dah kategori dalam zalimun li nafsih, iaitu orang yang menzalimi diri sendiri. Maka bila kita dah sedar keadaan itu, maka kita sepatutnya insaf. Kita sepatutnya insaf. Dan kalau kita mahu Ramadan kita, Ramadan yang terbaik, maka kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu bertaubat. Kerana taubat itu akan membersihkan dosa kita. Dan kita tahu setiap dosa ada kesannya pada kita. Jadi kalau kita dapat bersihkan dosa sebelum kita masuk bulan Ramadan, insya-Allah kita akan bersihkan diri kita daripada kesan-kesan buruk. Dosa-dosa yang kita telah lakukan itu, kita bersihkan dahulu sebelum kita masuk bulan Ramadan. Maka bila kita dah masuk bulan Ramadan tu, kita dapat terus dapat meningkatkan ibadat kita dalam keadaan yang paling baik, terbaik di awal-awal Ramadan. Di awal-awal Ramadan. Maka kita punya kualiti terbaik. Itu yang kita perlu buat. Maka ulama-ulama biasanya menasihatkan kepada kita untuk bertaubat sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kerana setiap dosa akan membuatkan dosa lagi senang untuk kita lakukan, dan amalan baik susah kita nak lakukan. Bila kita lakukan dosa, begitulah keadaannya, kesannya pada kita. Maka kita bersihkan dosa-dosa, bersihkan daripada dosa-dosa itu dengan bertaubat. Kita dah catat apa yang kita buat, apa yang patut kita perbaiki, apa yang dosa-dosa kita lakukan, bertaubat daripada semuanya itu. Dan kita telah berazam, seperti kita dah sebut sebelum ini, dan dengan azam itu, kita pun masuk dalam bulan puasa, bulan Ramadan, dengan keadaan yang suci, bersih. Kalau tak sepenuhnya pun, banyak dosa yang telah dihapuskan, insya-Allah. Ibaratnya seperti orang yang kalau dia nak masuk dalam bilik air, lepas main bola, contoh main bola dalam keadaan berlumpur apa semua tu, dia nak masuk dalam rumah,
dia masuk dengan keadaan berlumpur, kemudian dia bermasuk dalam bilik air mandi tu dengan lumpur-lumpur tu sekali. Lalu dia mandi. Maka bilik air jadi kotor dan keadaan tu ialah tidak kondusif untuk dia mandilah. Tapi dia dapat bersihkan diri dia, dapat juga. Tapi susah. Cuba fikir kalau dia mandi ataupun dia bersihkan badan daripada lumpur tu awal-awal lagi sebelum masuk rumah. Kemudian baru dia masuk rumah, masuk bilik air dalam keadaan bersih daripada tanah-tanah, tapi perlu mandi dan sabun dan apa semua itu untuk pembersihan yang melebihi, iaitu seperti masuk dalam bulan Ramadan lah. Jadi kita sebelum masuk Ramadan, kita bersih diri dulu, kemudian kita masuk, kita bersih lebih lagi. Begitu keadaannya. Jadi at-taubah perlu kita ingat taubah seperti kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dia kata at-taubah dia ada 3 syarat, iaitu yang pertama iaitu dia menyesal dosa-dosa yang telah lalu. Dia berhenti dari melakukan dosa itu, dosa-dosa yang dilakukan tu, dan akan datang dia berazam tidak akan mengulanginya lagi. Itu dia. Jadi dalam 3 keadaan itu dia barulah ia menjadi taubatan nasuha. Itu taubat yang suci, bersih, yang murni. Selepas kita bertaubat, kita akan masuk bulan Ramadan. Tapi satu benda sebelum kita kena ingat, janganlah pula kita dahulukan Ramadan itu dengan puasa. Ada orang buat silap. Dia berpuasa pada hari, contohnya macam hari ini, esok kita berpuasa, tapi hari ini adalah hari Syak, maka dia puasa pada hari ini. Konon-kononnya mana tahu kod hari ini Ramadan. Oh, tak boleh macam tu. Nabi SAW telah melarang. Sabda Nabi SAW, la taqaddamu Ramadana bisawmi yawmin wala yawmain. Jangan kamu mendahului Ramadan itu dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali orang yang biasa dia berpuasa hari itu, contohnya hari Khamis ke, jatuh pada hari Khamis atau jatuh pada hari Isnin yang dia biasa puasa, maka dia boleh puasa lah. Dia boleh puasa dalam keadaan macam tu boleh. Tapi nak mengambil hati-hati kononnya ini mana tahu Ramadan, tak boleh. Itu tak boleh. Jangan silap. Jadi Nabi dah larang, jangan kita dahulukan Ramadan dengan dosa pula lagi. Baik. Dan satu lagi iaitu tentang niat. Dan kita dah sebut sebelum ni tentang azam. Ini ada kaitan dengan niat juga. Kita nak azam bulan Ramadan, apa yang kita nak buat, apa yang nak kita perbaiki, apa kita nak amalkan daripada awal sampai akhir. Nak yang terbaik, nak apa? Kita tuliskan. Lebih baiklah kalau begitu. Kita plan macam itu. Dan kita buat perancangan, kita buat persediaan supaya, contohnya persediaan macam kita kalau perlu beli barang-barang, kalau perlu beli baju raya ke apa ke, beli awal-awal lagi. Atau jangan kacau masa-masa yang kita nak beribadat itu. Begitu kan. Jadi dia buat persediaan apa semua tu. Itu sebelum Ramadan dah bersedia dah. Masuk bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW kata, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat pada waktu malam itu, maknanya sebelum dia waktu sampai fajar itu, pada fajar itu dah waktu siang, dah mula waktu siang. Dia siapa tidak berniat sebelum habis malam itu, maka tiada puasa baginya. Jadi niat tu mesti ada, mesti awal. Di sini adalah kita biasa dengar, para ulama kata, ada yang kata nak puasa kena berniat setiap malam. Setiap malam tu ada pasang niat, kemudiannya esoknya baru puasa. Begitu. Itu satu pendapat. Yang satu lagi iaitu boleh berniat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan. Jadi ada 2 pendapat. Jadi macam mana ni? Jadi dia punya nak selesaikan masalah ni sebenarnya balik kepada azam tadi. Kalau kita azam Ramadan itu ada, kita berazam nak melakukan untuk semua Ramadan, seluruh Ramadan memang kita nak puasa, tak ada nak berhenti, memang kita ada azam yang kuat dan kita akan susuli dengan perbuatan, maka itu seperti niat. Nah, itulah niat dia. Maka niat yang daripada awal sampai ke akhir tu macam bulan, niat di awal untuk sebulan.
Tapi kalau dia itu jenis yang tidak berazam, tidak apa, maknanya dia tidak ada keinginan untuk berpuasa seluruhnya. Kadang-kadang dia nak puasa, kadang-kadang dia tak puasa. Dia orang macam ni pastinya setiap malam yang dia nak puasa pada esoknya, dia mesti berniat. Mesti berniat. Jadi nampak dia akan ada perbezaan antara keadaan-keadaan ini. Jadi kalau kita dah berazam ni awal, insya-Allah niat pada awal ni sudah cukup. Sudah cukup insya-Allah. Jadi itulah kita sampai setakat itu je, insya-Allah. Kita perlu bertaubat, bersihkan diri kita sebelum kita masuk bulan Ramadan supaya kita dapat Ramadan yang terbaik, insya-Allah, dengan azam yang kita tanam awal-awal untuk memperbaiki di mana kita pincang apa yang tidak bagus pada zaman dahulu. Kita Ramadan dahulu kita tidak mengambil peluang dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, maka kali ini jangan begitu. Kita buat yang terbaik. Semoga ianya bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل يا ربها قد جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا ذنوبا كنت آتيها مليا